Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita, edisi baru, dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, terbitan Miftahul Ulum, Sipetaling. Sambung kita, bab yang kedua, pengenalan darah. Muka surat yang ke-183. Pengenalan darah dan pembahagiannya adalah menjadi satu perkara yang sangat penting bagi seseorang wanita mengetahui serta mengenal pasti. Yang pertama, darah kuat dan darah lemah. Yang kedua, warna darah haid dan unsur-unsur utamanya. Kerana darah haid tidak bermula dan tidak berakhir dengan satu sifat atau warna tertentu sahaja, bahkan kadang-kadang darah haid berubah warna daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Pengenalan darah. Identiti darah dapat dikenali dengan dua sifat. Pertama, kuat. Kedua, lemah. Darah kuat dan darah lemah dapat dikenal pasti dengan melihat kepada tiga unsur. Warna darah. Yang pertama, warna darah. Yang kedua, sifat darah, iaitu rasa semasa keluar darah. Yang ketiga, bau darah. Selanjutnya, muka surat 184, warna darah. Kebiasaannya, warna yang keluar daripada rahim wanita terbahagi kepada 5 warna. Yang pertama, hitam, aswad. Yang kedua, merah, ahmar. Yang ketiga, merah kekuningan, iaitu kuning keemasan, perang, ashqar. Yang keempat, kuning, asfar. Yang kelima, keruh, iaitu kuning keputih-putihan, tidak jernih, iaitu akdar. Pertengahan antara putih dan hitam seperti air yang kotor. Dalam kitab Al-Bujairimi wal Baijuri wa Syarhul Jamal wal Fiqhu ala Mazahibil Arba'ati. Selanjutnya, terus kita pergi ke muka surat 185. Faedah daripada Dawabit. Pada menerangkan warna-warna darah, dari warna-warna darah haid ada 5 warna. Yang pertama, hitam. Yang kedua, merah. Yang ketiga, merah kekuning-kuningan, iaitu kuning keemasan, perang. Mata kaki yang pertama, iaitu merah cair yang tidak bercampur dengan gumpalan. Sambung. 4, kuning. Kelima, keruh, iaitu kuning keputih-putihan atau tidak jernih. Mata kaki kedua dan ketiga, pendapat yang muktamad menyatakan bahawa kesemua warna-warna ini menunjukkan haid, khususnya warna hitam, merah dan merah keperangan. Dengan tanpa khilaf ulama, begitu juga warna kuning dan keruh. Pada pendapat yang asah, terdapat 6 lagi pendapat di sana yang boleh dirujuk pada kitab Risalah Al-Iltibas. Harus beramal dengannya pada ketika darurat. Mata kaki yang ketiga, iaitu kuning keputihan, kerana ia termasuk dalam kotoran yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, iaitu rujuk Irsyad jilid 1 muka surat 122. Sambung. Di dalam kitab Al-Bujairimi wal Baijuri wa Syarhul Jamal wal Fiqhu ala Mazahibil Arba'ati. Faedah yang kedua, pada menerangkan sifat-sifat darah haid yang terpenting. Ada kalanya pekat, ada kalanya disertai dengan panas, iaitu hangat. Mata kaki yang keempat, iaitu rasa seperti terbakar kerana sangat panas sehingga kan berwarna hitam. Ada kalanya keluar dengan perlahan, ada kalanya keluar dengan tidak mengalir, dan ada kalanya disertai dengan bau yang tidak menyenangkan. Lanjut, muka surat ke-186. Sifat darah. Kebiasaan darah yang keluar itu ada kalanya pekat dan disertai dengan panas, iaitu hangat. Dan ada kalanya tidak pekat, iaitu cair. Dan ada kalanya keluar dengan tanpa disedari. Dan ada kalanya keluar dengan rasa sakit atau kebas. Bau darah. Kebiasaan darah yang keluar itu berbau busuk, iaitu bau busuk darah, dan ada kalanya tidak berbau langsung. Lanjut, muka surat yang ke-187. Pembahagian darah. Setelah darah yang dikenal pasti melalui 3 unsur di atas, barulah ia dapat dibahagikan dan dikategorikan. Pembahagian darah kuat. Darah kuat dapat dikenal pasti melalui beberapa cara. Cara A, ada kalanya dengan warna. Cara B, ada kalanya dengan kepekatan. Cara C, ada kalanya dengan bau. Huraian A, warna. Mengikut susunan warna, darah dapat dibahagikan kepada 5 peringkat. Darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama. Peringkat pertama, hitam. Darah yang berwarna hitam dikatakan paling kuat dan berada di peringkat pertama apabila dinisbahkan kepada darah-darah yang lain di bawahnya. Peringkat kedua, merah.
Darah yang berwarna merah berada di peringkat kedua apabila dibandingkan dengan darah-darah yang lain di bawahnya. Peringkat ketiga, merah kekuning-kuningan, yakni kuning keemasan atau perang. Darah yang berwarna merah kekuningan berada di peringkat ketiga apabila dibandingkan dengan darah-darah yang lain di bawahnya. Peringkat keempat, kuning. Peringkat kelima, keruh, kuning keputih-putihan atau tidak jernih. Huraian B, sifat, yakni kepekatan, mengikut susunan sifat. Masuk ke muka surat 188. Mengikut susunan sifat, darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama, iaitu darah yang pekat, yakni kesat. Dan kemudiannya darah peringkat kedua, iaitu darah yang cair. Huraian C, bau. Mengikut susunan bau, darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama, iaitu darah yang berbau busuk, dan kemudiannya darah peringkat kedua, iaitu darah yang tidak berbau busuk. Catatan, jika berkumpul dua unsur seperti warna dan sifat, contoh hitam dan pekat, atau warna dan bau, contoh hitam dan bau busuk, maka darah ini adalah darah yang lebih kuat daripada darah yang mempunyai satu sifat sahaja, seperti berwarna hitam sahaja, atau pekat sahaja, atau berbau busuk sahaja. Huraian mengenai perkara ini telah diterangkan sebelum ini. Jika berkumpul 3 unsur pada sesuatu darah haid, maka darah ini dikatakan sebagai darah yang paling kuat berbanding darah yang hanya berkumpul 2 unsur atau 1 unsur sahaja. Contoh, darah yang berwarna hitam, pekat dan busuk. Kesimpulan, darjat yang pertama. Kategori darah yang paling kuat ialah darah yang terhimpun padanya 3 unsur, iaitu warna, sifat dan bau. Darjat yang darjat yang kedua. Kategori darah yang kedua kuat ialah darah yang terhimpun padanya 2 unsur, iaitu warna dan sifat sahaja. 2. Darjat yang ketiga. Kategori darah yang ketiga kuat ialah darah yang hanya terhimpun 1 unsur sahaja. Lanjut muka surat yang ke-189. Peringatan. Jika terdapat 2 darah yang berhimpun pada kedua-duanya beberapa unsur yang berbeza, seperti contoh A, darah hitam dan pekat, darah hitam dan berbau busuk. Contoh B, darah merah dan pekat, darah merah dan berbau busuk. Contoh C, darah hitam dan cair, darah hitam dan tidak berbau busuk. Maka darah yang keluar dahulu dihukumkan sebagai haid. Masalah. Peringatan yang kedua, masalah. Jika berhimpun 3 darah, iaitu darah yang kuat dengan darah yang lemah dan darah yang lebih lemah daripadanya, iaitu seperti darah hitam terhimpun dengan darah merah dan darah kuning, maka darah yang berwarna hitam dan merah itu dihukumkan sebagai haid, yakni darah yang kuat dan darah yang lemah itu dihukumkan sebagai haid. Dan darah yang lebih lemah itu, iaitu kuning, ialah istihadah. Lihat contoh pada rajah yang ke-31. Tetapi darah yang dihukumkan sebagai haid itu mesti memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah didahului oleh darah hitam, yakni darah kuat. Syarat yang kedua, darah yang berwarna merah, yakni darah lemah, mestilah bersambung masanya dengan darah yang berwarna hitam, yakni darah kuat. Syarat yang ketiga, himpunan darah hitam dan darah merah mesti tidak melebihi daripada 15 hari. Dalam kitab Sabil wal Bujairimi wal Baijuri wa Asya Jamal wa Bugitut Tulab. Lanjut muka surat yang ke-190. Faedah. Nabi SAW mensifatkan haid dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama, hitam. Sifat yang kedua, keadaannya yang pekat. Sifat yang ketiga, ianya seperti terbakar dari segi kepanasannya. Sifat yang keempat, ia keluar dengan perlahan dan tidak mengalir seperti cairan yang biasa mengalir. Yang kelima, ia mempunyai bau yang busuk. Dan sifat yang keenam, warnanya yang sangat merah. Nukilan daripada kitab Tafsir Fakhrul Razi. Nota penting. Mengenali sifat-sifat darah ini adalah sangat penting kerana banyak hukum darah berlandaskannya, yakni dengan mengenali darah kuat, darah lemah, warna darah, sifat darah dan bau darah bersama kategori dan huraiannya. Ia akan membantu untuk membezakan, yakni tamyiz, haid dan istihadah yang keluar melebihi 15 hari dan sebagainya. Di bab istihadah nanti, sebaliknya kesemua jenis atau macam atau bagai warna, sifat atau kategori darah yang tidak melebihi 15 hari adalah haid kerana ia keluar pada masa boleh haid dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Penyusun. Amma
lawi in qata'a liyaumin wa lailatin fa aksara lakin liduni aksara min 15 yauman fal kullu haidun walau kana qawiyan wa dha'ifan wa in taqaddama dha'ifu 'ala al-qawi hasya al-jamal war rawdah. Lanjut muka surat 191. Catatan. Yang dimaksudkan dengan dengan darah warna lemah, yakni dhaif, ialah 100% berwarna lemah. Langsung tidak bercampur. Warna lemah langsung tidak bercampur dengan warna yang kuat. Atas perkara ini, seandainya terdapat darah berwarna merah tetapi bercampur dengan darah berwarna kuat, maka ia termasuk di dalam kategori darah berwarna kuat. Contohnya darah merah yang terdapat jalur-jalur hitam, maka ia dikira termasuk di dalam kategori darah hitam. Begitu juga darah merah kekuningan yang ada padanya jalur-jalur merah, ia dikira termasuk di dalam kategori darah merah. Begitulah seterusnya pada contoh-contoh yang lain mengikut kategorinya. Wal muradu bid-dha'ifi ad-dha'iful mahdu falau baqiya fihi khututan mimma qablahu fahuwa mulhaqun bihi. Syekh Asy-Syarwani. Catatan yang kedua, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala telah menukilkan di dalam kitabnya Baharul Mazi bahawa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, menjadi satu perkara yang sangat penting bagi seseorang wanita mengetahui tanda, ini alamat berhentinya darah haid. Kerana tanda putus haid itu menunjukkan terhasilnya suci, dan terhasilnya suci itu dapat ditentukan dengan berhentinya, yakni terputus darah merah ke kuning-kuningan. Kuning dan cairan keruh kuning dan cairan keruh sama ada keluar cecair yang putih atau cecair yang putih, yakni melembapan berwarna putih atau tidak keluar langsung. Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala dan Ibnu Sibah Al-Imam Baihaqi wa Ibnu Sibah berkata, apabila darah haid berhenti, ia dapat dibuktikan dengan keluar cecair atau sedikit kebasahan yang tiada padanya warna kuning dan warna keruh, iaitu apabila dilihat pada kapas tidak lagi apa-apa warna darah yang tinggal. Pada masa kini, tuala wanita juga boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Lanjut muka surat 192. Ini berdalilkan kepada hadis Hadrat Aisyah radhiyallahu anha yang dipetik daripada kitab hadis Al-Bukhari dan Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala, iaitu an Aisyata ummil mu'minina annaha qalat kana an-nisa'u yab'asna ila Aisyata ummil mu'minina bid-durjati fiha al-kursufu fihi as-sufratu min damil haidati yas'alnaha anis salati fatakulu lahunna la ta'jalna hatta tarayna al-qassatul bayda'a. Terjemahan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada masa itu ada wanita-wanita yang menghantar kepadanya perca kain yang mengandungi kapas di dalamnya, yakni tuala wanita yang terdapat kesan darah haid, yakni warna kuning. Lalu bertanya, adakah mereka dikira sudah suci? Adakah mereka dikira sudah suci boleh mengerjakan solat? Maka beliau menjawab, janganlah tergesa-gesa, yakni dan tergopoh-gopoh bersuci sehingga dia, yakni seorang wanita, melihat kapas yang putih. Melihat kapas yang putih menunjukkan bahawa mereka telah bersih, yakni suci daripada haid. Wallahu alam. Noktah. Apakah yang dimaksudkan dengan darah itu berhenti atau selesai? Walaupun maksud berhenti darah sudah diterangkan sebelum ini, tetapi diulangkan semula penerangannya di sini supaya tidak timbul kekeliruan kepada para pembaca mengenai maksud berhenti, yakni selesai darah yang keluar. Telah dijelaskan di dalam kitab Tuhfah dan Al-Bajuri bahawa maksudnya ialah apabila dimasukkan kapas ke dalam kemaluan sehingga ke bahagian yang tidak wajib dibasuh ketika istinja, iaitu bahagian faraj yang tidak kelihatan daripada luar, melainkan ketika duduk mencangkung untuk beristinja, yakni dalam lain perkataan ia dipanggil batin faraj seperti penerangannya di soalan tambahan. Maka kapas yang dimasukkan tadi tidak ada kesan darah sama sekali padanya apabila dikeluarkan. Pada ketika itu barulah boleh dikatakan darah itu telah berhenti atau selesai. Lanjut muka surat 193. Sebaliknya, jika darah sudah tidak kelihatan sama sekali tetapi apabila kapas dimasukkan ternyata masih terdapat kesan darah meskipun hanya sedikit atau secalik, maka tidak dihukumkan bahawa haid atau nifas
telah selesai atau berhenti. Dasarnya, sekiranya wanita yang berada dalam keadaan begini melakukan mandi wajib juga, maka hukum mandinya tidak sah. Begitu juga ibadat-ibadat yang dilakukannya juga tidak sah. Oleh itu, setiap wanita harus peka dan prihatin mengenai masalah ini. Untuk kemantapan pelajar, didatangkan kesimpulan catatan ringkas, dawabit. Catatan pertama, cara untuk seseorang wanita mengetahui bahawa dia berhaid ialah apabila dimasukkan kapas ke dalam farajnya, maka kapas yang dimasukkan tadi terdapat kesan darah padanya apabila dikeluarkan. Seseorang wanita itu lebih mengetahui mengenai dirinya. Al-dhabit, dhabitu ma'rifatil mar'ati anha haidatun. Bihaitsu law adkhalat qutnan fi farjiha la kharajat hadhil qutnatu muluwathatan wal mar'atu a'rafu bi nafsiha. Catatan kedua. Apabila seseorang wanita melihat darahnya keluar pada umur kemungkinan haid, dia mesti berhenti daripada melakukan sebarang ibadat. Dia mesti mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang ke atas wanita berhaid seperti solat, puasa dan jima'. Dia tidak perlu menunggu darah itu keluar selama sehari semalam. Selama sehari semalam dahulu. Yakni tidak perlu menunggu darah itu, tidak perlu menunggu sehingga sehari semalam baru nak berhenti daripada melakukan ibadat. Kerana zahirnya darah itu ialah haid. Yakni keluar, lanjut muka surat 194, yakni keluar pada umur kemungkinan haid. Walaupun dia sedang hamil, berdasarkan kepada pendapat yang asal bahawa wanita hamil juga boleh berhaid. Dawabit, al-mar'atu bimujarradi antara ad-dama tatawaqqafu anil ibadati fi sinnin yahtamilu al-haidha wa tu'maru biijtinabi ma tajtanibuhu al-haidu min nahwi salatin wa shaumin wa wat'in wa la tantaziru bulughahu yauman wa lailatan amalan bizahiri bi annahu haidun walau kanat hamilan di annal asaha innal hamila tahidu. Catatan yang ketiga, apabila seseorang wanita melihat dia telah suci, yakni darahnya telah berhenti keluar, yakni begitu juga cecair kekuningan atau cecair keruh, sama ada keluar cecair jernih atau tidak, dia boleh menyambung kembali ibadatnya. Dia dikira suci kerana beramal dengan zahirnya, sehinggalah jelas sebaliknya, kecuali jika dia memang telah mempunyai adat yang tertentu. Mata kaki yang pertama, justru Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala telah berkata, jika adat seseorang wanita ialah keluar darah, kemudiannya berhenti dan selepas itu darahnya keluar semula, maka dia tidak boleh bersolat pada ketika darahnya berhenti, kerana zahirnya keadaannya pada bulan ini sama seperti pada bulan sebelumnya. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu rahimahullahu anha rahimahullahu ta'ala berkata, ini adalah pendapat yang tepat. Tuhfah Al-Muhtaj, muka surat 1, jilid 1, muka surat 400. Walidha qala al-imamu ar-rafi'iyyu ini'tadati al-mar'atu anna an-nadama yanqati'u summa ya'udu fa innaha la taf'alu wala taf'alu waqtal inqita'i syai'an min as-salati li'anna az-zahira annaha fi hadha asy-syahri kalladhi qablahu wa qala Ibnu Hajarin annahu wajihun. Intaha Tuhfatul Muhtaj. Sambung. Ad-dhabitu wal mar'atu bimujarradi an tathura bi ayyan qati'a khurujud dami wa kadha as-sufratu wal qudratu wa sawa'un kharajat rutubatun bayda'u am la tastamirru fil ibadati fatakunu tahiratan amalan bizahiri hatta yatabayyana ghairu dhalika illa idza kana laha adatun mundabidatun. Dawabit, muka surat yang ke-195. Cecair berwarna kuning, as-sufratu, dan keruh, al-qudratu. Yang dimasukkan dengan warna kuning ialah suatu warna yang seakan-akan warna nanah, yakni sodid. Dan yang dimasukkan dengan warna keruh ialah suatu warna yang suram, yakni kuning keputih-putihan. Kedua-dua warna ini sebenarnya bukan warna darah. Dalam kitab Ar-Rawdah, Qalyubi wa Umirah, di sini disebutkan beberapa perbahasan mengenai cecair yang berwarna kuning dan cecair yang berwarna keruh. Pendapat yang sahih di kalangan fuqaha Syafi'i rahimahullah ta'ala, termasuklah Imam Bughawi, ialah cecair yang berwarna kuning dan keruh dianggap sebagai haid.
tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Jika kedatangannya ialah pada masa kebiasaan datang haid, nota kaki yang pertama, jika ditakdirkan seseorang wanita melihat darahnya keluar pada masa ada kebiasaan haidnya dalam keadaan berwarna hijau, yakni mungkin disebabkan oleh amalan pemakanannya atau pengambilan vitamin atau disebabkan oleh kandungan pewarna makanan yang tinggi, maka darah tersebut tetap dihukum sebagai haid. Sebaliknya, jika ia keluar bukan pada waktu kebiasaan haid, maka ia tidak dianggap sebagai haid, kata penyusun. Wallahu alam. Sambung. Tetapi jika kedatangannya itu bukan pada masa kebiasaan datang haid, maka cecair berwarna kuning dan keruh itu tidak dianggap sebagai haid. Dalam kitab Ar-Rawdah, Qalyubi wa Umirah wal Muhazzab, Al-Fawrani dan Al-Mutawali. Di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab ada menyebut, tiada khilaf di antara fuqaha bahawa cecair berwarna kuning dan keruh yang keluar daripada rahim perempuan dianggap sebagai haid jika kedatangannya itu pada waktu kebiasaan haid dan didahului dengan darah hitam, tetapi tidak sebaliknya. Jadi, jika cecair berwarna kuning dan keruh didahului oleh darah kuat, maka ia dianggap sebagai darah haid. Sambung ke surat yang ke-196. Jumhur ulama mengatakan bahawa cecair yang berwarna kuning dan keruh tidak dianggap sebagai haid apabila kedatangannya bukan pada waktu haid, berdalilkan hadis Imam Abu Daud riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. An Ummu Atiyata wa kanat bay'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Terjemahnya, katanya kami tidak mengira cecair berwarna keruh dan kuning, yakni yang keluar selepas suci, yakni mandi, sebagai haid. Ini menunjukkan bahawa cecair berwarna kuning dan keruh bukanlah haid jika kedatangannya bukan pada waktu haid, yakni ia datang pada waktu suci. Begitu juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lepas lafaz jangan bersegera, la taj'alna, diihtimalkan yakni merujuk kepada cecair berwarna kuning dan keruh yang datang pada masa haid pada petikan kisah wanita yang membawa kepada Aisyah radhiyallahu anha kain, yakni kapas yang terdapat warna kekuningan daripada darah haid. Sebab itulah beliau berkata, janganlah tergesa-gesa, la taj'alna. Maka apabila dihimpunkan hadis Ummu Atiyah dan hadis Aisyah, tidak ada sebarang percenggahan di antara satu sama lain. Wallahu alam.